Sebelum ini, admin telah merungkaikan tentang kes disorok bunian paling besar dan juga kes remaja disorok bunian paling seram di Malaysia. Namun pada video kali ini, admin akan kupaskan tentang kes-kes kehilangan yang pernah berlaku di Malaysia dan hingga kini masih menjadi misteri tentang keberadaan mereka. Di sini admin senaraikan 5 orang Malaysia hilang sehingga hari ini. Watching Top 5 Malaysia. Nombor 5, Syarlini. 7 tahun sudah berlalu, namun kehilangan adik Syarlini masih dirasai keluarganya yang terus tabah berusaha untuk mengesan anak kesayangan mereka. Syarlini Muhammad Nashar hilang pada Januari 2008 ketika bermain di taman permainan bersama 2 orang kakaknya kira-kira 200 meter dari rumahnya di Taman Medan Petaling Jaya. Pada tanggal 9 Januari 2008, Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan kehilangan seorang lagi kanak-kanak perempuan iaitu adik Syarlini. Adik Syarlini pada masa itu dikatakan masih lagi berusia 5 tahun dan hilang ketika sedang bermain. Syarlini lebih mesra dengan nama timbangan Nini, dilahirkan pada 30 Januari 2004 di Petaling Jaya, Selangor. Dia merupakan anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik dan Syarlini juga seorang yang bergantung kepada pengambilan ubat Ventolin kerana penyakit asma yang dihadapinya. Pada 9 Januari 2008, Syarlini keluar dari rumah untuk pergi ke taman permainan yang terletak hanya 200 meter dari rumah teres 2 tingkat di PJS 2 Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Dia ditemani oleh kakaknya ketika itu, Syarlina, yang berusia 8 tahun. Mereka berdua bermain bersama 30 minit sebelum kejadian pada jam 11.30 pagi. Namun hanya Syarlina yang pulang pada hari itu setelah dia gagal menemui adik perempuannya. Adik lelakinya memberitahu ibunya, Suraya Ahmad, mengenai kehilangan Syarlini dan mereka sekeluarga bergegas ke taman permainan untuk mencarinya. Polis telah membuka kertas siasatan. Pencarian besar-besaran dilakukan dan ribuan rumah di kawasan itu digeledah oleh pihak berkuasa. Terdapat dakwaan bahawa kanak-kanak itu diumpan dengan gula-gula oleh seorang wanita yang tidak dikenali sebelum dipaksa memasuki sebuah kereta hitam. Selain itu, terdapat juga kabar angin mengenai seorang lelaki yang digelar oleh penduduk setempat sebagai lelaki kucing telah mendekati gadis itu untuk meminta dalih mencari kucingnya yang hilang sebelum menculiknya. Hanya 2 hari sebelum kehilangan Syarlini, seorang gadis berusia 6 tahun yang bermain tidak jauh dari rumahnya kira-kira 2 kilometer telah diculik oleh lelaki kucing yang sama. Namun kira-kira 3 jam kemudian dia dijumpai tanpa mengalami sebarang kecederaan sekitar 25 kilometer dari tempat tinggalnya iaitu di Wangsa Maju. Kehilangan Syarlini turut mendapat respon daripada Perdana Menteri ketika itu iaitu Abdullah Ahmad Badawi. Beliau menyeru agar penculik memulangkan Syarlini dan insaf dengan kemarahan rakyat. Terdapat juga andaian mengatakan Syarlini berkemungkinan menjadi mangsa sindiket pemerdagangan orang menurut sudut siasatan polis. Sehingga kini Syarlini masih hilang dan tidak pernah dijumpai selain tidak pernah dibuktikan telah meninggal dunia kerana tiada bukti kukuh mengenai kematiannya. Lebih kurang 8 tahun selepas kehilangan Syarlini, pasangan Muhammad Nashar dan Suraya masih mengharapkan kepada orang awam dan pihak berkuasa agar menjumpai Syarlini dalam keadaan selamat. Menurut bapanya, keadaan masih dirasai walaupun sudah beberapa tahun tiada kabar berita. Namun mereka perlu teruskan kehidupan dan diceritakan lagi masa yang paling dirasai apabila tiba perayaan Hari Raya. Jugalah, tapi kita kena teruskan hidup juga. Kalau biasa tiba hari raya ni kita terasa sangat. Nombor 4, Muhammad Asmawi Jalaluddin.
Seorang murid lelaki 11 tahun dilaporkan hilang sejenak pulang dari sebuah taman permainan berdekatan rumahnya di Lot 127 Rumah Banglo Kayu, Jalan Permai 7. Muhammad Asmawi Jalaluddin ketika itu dikatakan dalam perjalanan pulang bersama rakannya dari taman itu berdekatan flat projek Perumahan Rakyat Kerinci pada 9 Mac 2008. Taman tersebut terletak kira-kira hanya 200 meter dari rumah ibunya, tetapi pelajar sekolah rendah kebangsaan LaSalle Brickfields itu tidak pulang setelah keluar dari rumah pada pukul 5.30 petang. Ibunya, peniaga kecil-kecilan Rosita Abu Hassan, membuat laporan di balai polis berhampiran pada pukul 5.10 petang keesokannya setelah usaha mengesan anak bongsunya itu bersama-sama jiran telah gagal. Pemangku Ketua Polis Daerah Brickfields, Superintendent Azri Abdul Rahman berkata, Muhammad Asmawi keluar dari rumah kira-kira pukul 5.30 petang dan dipercayai telah selesai bermain pada sejam kemudian. Dia bagaimanapun tidak tiba ke rumah setelah berpisah dengan rakan di pertengahan jalan ketika menuju pulang ke rumah masing-masing. Polis menerima maklumat daripada seorang rakan mangsa melihat kelibat Muhammad Asmawi di pusat beli belah Mid Valley petang semalam. Ekoran maklumat tersebut, pasukan khas telah ditubuh cuba untuk mengesan kanak-kanak tersebut namun gagal ditemui. Selain itu, Azri mengesahkan keluarga kanak-kanak itu menerima satu panggilan daripada individu tidak bertanggungjawab yang meminta wang tebusan sebanyak RM5,000. Sementara itu, ibu Muhammad Asmawi merayu kepada sesiapa yang menyimpan atau menjumpai anak bongsunya supaya segera dikembalikan. Rosita Abu Hassan berkata, kali terakhir dia melihat anaknya itu pada pukul 5.30 petang pada hari kehilangan sebelum Muhammad Asmawi keluar bermain bersama rakannya di sebuah padang permainan berdekatan rumah. Pada Oktober 2021, ibu mangsa sempat berkongsi di harian Metro tentang firasatnya sebagai seorang ibu boleh merasakan anaknya Asmawi masih hidup. Namun dia tahu anaknya tidak akan pulang ke rumah. Menceritakan semula pengalamannya itu, Rosita berkata dia mencuba pelbagai ikhtiar termasuk mendapatkan khidmat pengamal perubatan tradisional bagi mengenal pasti lokasi awi. Menceritakan semula pengalamannya itu, Rosita berkata dia mencuba pelbagai ikhtiar termasuk mendapatkan hikmat pengamal perubatan tradisional bagi mengenal pasti lokasi awi yang hilang ketika berusia 11 tahun. Rosita berkata dia sudah berhenti mencari awi sejak 2015 selepas pelbagai usaha dilakukannya menemui jalan buntu apabila anak bongsu daripada 9 beradik itu belum ditemui sehingga kini. Malah ada yang menyatakan dia terperangkap dalam alam bunian. Sepanjang tempoh lebih 10 tahun kehilangannya, Rosita mengatakan dia bermimpi tentang awi setiap hari. Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, sudah tiada lagi mimpi sebegitu. Mimpi dia, masa dah lama lah ni dah tak ada mimpi dah. Lama dah tak mimpi dah. Nombor 3. Fatimah. Hampir 4 tahun dia menghilang tanpa jejak. Bagaimana keadaannya, di mana lokasinya dan apa kabarnya, tiada siapa yang tahu. Hanya harapan, doa dan usaha pencarian yang masih tersisa. Pada 20 Disember tahun 2000, Haji Osman telah membawa isterinya Fatimah minum di warung berdekatan dengan rumah mereka dan diceritakan olehnya sewaktu dia rancak berbual dengan kawan-kawan. Fatimah telah tertidur di meja. Tidak lama kemudian Fatimah terjaga dan mencari-cari 2 orang budak yang tadi duduk di sebelahnya. Fatimah kemudian mengajak Haji Osman pulang kerana dia merasakan seperti ada orang sedang menantinya di rumah. Namun sewaktu tiba di rumah memang tiada sesiapa. Berkemungkinan itu hanyalah hayalan atau mungkin ada makhluk yang memanggil. Menurut Haji Osman, pada pukul 2.30 petang, dia berbaring di sofa manakala Fatimah membasuh pinggan di dapur. Tetapi tidak lama kemudian, keadaan di dapur kembali membisu. Tambahan pula, dia tidak dapat mengesan Fatimah di sekitar rumahnya. Dia turut bertanyakan jiran-jirannya tentang keberadaan Fatimah, namun tiada siapa
siapa yang dapat memberi jawapan. Tidak lama selepas kehilangan Fatimah, Haji Osman bersama dengan jiran-jiran lain mereka mulakan pencarian di Bukit Busut Licin yang terletak hanya di hadapan rumah Osman. Fatimah yang berusia 73 tahun dan mula nyanyuk sebelum itu sering ke Bukit Busut Licin kerana katanya di situlah arwah ibunya tinggal. Fatimah selalu bercerita pada Haji Osman bahawa ibunya itu kini hidup dalam sebuah mahligai yang sangat indah. Arwah ibunya juga sering memanggil dan mengajaknya tinggal bersama. Usaha mencari diteruskan dengan bantuan polis, namun mereka masih berada di jalan yang sama sehinggakan semua pihak sudah buntu. Sebarang petunjuk juga masih tidak dijumpai. Kemanakah dia menghilang? Dua orang jiran Haji Osman namanya Misah dan Zaitun turut berkongsi bahawa mereka kerap kali terhidu haruman bunga kenanga dan minyak atar yang sering dipakai oleh Fatimah. Diceritakan lagi bau itu akan terhidu di ruang tamu, dapur, halaman dan tepi jalan, iaitu kawasan mereka selalu berbual dengan Fatimah. Keadaan itu seolah-olah Fatimah berada di situ tetapi mereka tidak dapat melihat kelibatnya. Ada juga penduduk yang lalu di hadapan rumah Haji Osman pada waktu malam dan terhidu bau minyak atar dan bunga kenanga seperti yang diceritakan oleh Misah dan Zaitun. Selain itu, seorang kanak-kanak pula pernah ternampak Fatimah di bawah sepohon pokok di kebun milik Haji Osman. Namun kesahihannya masih menjadi tanda tanya hingga ke hari ini. Ada yang percaya bahawa Fatimah sebenarnya masih hidup tetapi telah berpindah alam. Fatimah masih tidak dijumpai sehinggalah Haji Osman meninggal dunia selepas beberapa tahun peristiwa hitam itu. Nombor 2. Pembaca berita Zalina Azman. Sudah hampir setahun, namun hingga saat ini kehilangan personaliti TV dan bekas penyampai berita TV3 Zalina Azman yang penuh misteri itu masih belum berjaya dirungkai lagi. Pelaburan bersama di negara ketiga, makanan dan pelumbungan. Nama Zarina Syahara Azmana tidak asing untuk warga Malaysia, di mana dia ialah seorang bekas penyampai berita buletin utama, wartawan dan pengacara televisyen Malaysia yang terkenal pada tahun 90-an. Dia merupakan seorang wanita kelahiran Indonesia dan telah dibesarkan di Kuala Lumpur yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana kewartanan di City University London. Memulakan kerjaya di TV3 pada tahun 90-an dan berjaya mendapat gelaran hos paling glamour Malaysia. Selepas mengakhiri kerjayanya dalam dunia kewartawanan, Zarina memilih untuk menyepikan diri dan menjalani kehidupan yang lebih privasi. Pada 29 November 2021, Zarina dilaporkan hilang selepas gagal dihubungi oleh anaknya, Michael Norman, sejak 24 November 2021, di mana ketika itu dia cuba memaklumkan bahawa bapa personaliti itu telah dimasukkan ke hospital. Pada hari yang dilaporkan hilang, anak lelaki Zarina serta bapa saudaranya telah pergi ke kediamannya di Seksyen 3 Shah Alam dan mereka mendapati bahawa keadaan di dalam rumah tidak tersusun serta menjumpai dompet dan kunci kereta tetapi Zarina tiada di dalam rumah. Susulan kejadian itu, mereka telah membuat laporan dan pihak polis bertindak membuat hebahan berkaitan kehilangan mangsa pada 18 Julai 2022 bagi membantu siasatan tersebut. Penganalisis jenayah Kamal Effendi Hashim percaya bahawa Zarina masih berada dalam parameter lokasi terakhir beliau dilihat kerana telefon bimbit Zarina dilaporkan aktif pada 20 November 2021 iaitu 4 hari sebelum anak lelakinya cuba menghubunginya. Melihat daripada petanda ini, pihak polis mengatakan besar kemungkinan Zarina telah hilang lebih awal daripada tarikh yang dilaporkan. Dikatakan lagi, kali terakhir Zarina berjumpa dengan orang adalah dengan rakannya pada Julai 2021 sebelum dilaporkan hilang sejak November tahun itu. Dikabarkan Zarina ketika itu berada dalam keadaan sihat. Malah menurut polis, pemeriksaan mayat yang tidak mempunyai identiti juga tidak sepadan dengan wanita berkenaan. Zarina juga dipercayai masih berada dalam negara oleh kerana tiada pergerakan keluar yang membabitkan wanita itu. Selain keluarga, turut terkesan adalah kenalan rapat Zarina yang pernah bekerja di bawah satu bumbung suatu masa dahulu. Mereka sama sekali tidak menyangka individu yang pernah diberi title hos wanita paling terkenal telah hilang tanpa jejak.
Akak pergi juga, mana-mana akak travel pun, akak pergi, akak bertanya-tanya orang. Yang penting sekarang ini adalah supaya Zalina itu apabila dia kalau dia di dalam keadaan yang sukar, pergi saja ke balai polis terdekat dan pergi saja, sekiranya dia sakit, pergi saja ke hospital dan beritahu, hey, saya Zalina Azman. Kita akan membantu dan menerima beliau. Sehingga hari ini, polis masih tidak menutup siasatan kes dan terus membuka ruang terhadap orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat yang berkaitan dengan Zalina. Sunyi dan lengang. Beginilah keadaan di hadapan kediaman Zalina yang kini telah pun dipenuhi dengan lalang dan juga semak samun di sekelilingnya. Apa yang pasti, kita mengharapkan agar kes kehilangan Zalina ini akan segera menemui titik noktahnya sekaligus dapat menjawab segala misteri dan persoalan selama ini. Nombor 1. Wanita hilang di Chiang Mai. Polis Diraja Malaysia PDRM akan bekerjasama dengan Polis Thailand dan Polis Antarabangsa Interpol bagi menjejaki NG Chong Sam Yi yang dilaporkan hilang di Chiang Mai, Thailand baru-baru ini. Menurut posting Zhu Chaiyun di Facebook, anaknya NG Chong Sam Yi yang bekerja di sebuah syarikat jualan langsung di Kuala Lumpur pergi ke Thailand atas urusan kerja pada 29 Mei 2023. Walau bagaimanapun, ibu mangsa yang menetap di Johor Bahru berkata, kali terakhir NG aktif di WhatsApp adalah pada pukul 10 malam beberapa hari yang lalu. Tetapi dia tidak membalas atau membaca sebarang mesej dihantar. Saya sudah hubungi majikan NG untuk memastikan sama ada dia bergerak bersama kumpulan syarikat atau tidak. Tetapi majikannya berkata NG bergerak seorang diri. Terdapat pekerja daripada syarikat sama akan menemui NG ketika di Thailand, katanya dalam kenyataan di Facebook. Tambahan Zhu Chaiyun, lokasi terakhir NG adalah di Chiang Mai. Ekoran dia ada memuat naik beberapa keping gambar di sekitar Chiang Mai, daerah Mai Sai, Chiang Rai, termasuk kawasan pintu sempadan antara Mai Sai dan Myanmar. Ujarnya, gambar itu dimuat naik NG di Facebook peribadinya sebelum dia hilang tanpa dikesan. Dalam pada itu, berita kehilangan NG turut mendapat perhatian menyeluruh daripada warga dan media Thailand. Antaranya yang mendapat perhatian ramai adalah rakaman televisyen litar tertutup CCTV di lobi hotel di mana lokasi NG dilihat buat kali terakhir. NG dipercayai berlepas ke Chiang Mai, Thailand pada 29 Mei tahun 2023 dan melakukan perjalanan sejauh 250 km ke daerah utara Mai Sai di wilayah Chiang Rai yang berdekatan dengan Bandar Tachilet di Myanmar, iaitu lokasi kes-kes pemerdagangan manusia pernah dilaporkan. Sekitar Julai 2023, terdapat video daripada akaun Facebook Mo Ai yang memuat naik rakaman video anaknya itu. Namun apa yang pelik ialah akaun Facebook itu baru sahaja dibuat dan ibu kepada NG tidak mempercayai video anaknya mendakwa dirinya selamat dan sihat. Malaysia NG Chong Sam Yi, 22 tahun yang dilaporkan hilang di Chiang Mai, Thailand baru-baru ini dilapor sudah menghubungi ibunya dan memaklumkan keadaannya selamat. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong memaklumkan ibu mangsa masih berharap dapat berjumpa dengan anaknya dan membawanya pulang ke tanah air. Tambahannya lagi, anaknya juga suka untuk dihubungi dan mengelak setiap kali ditanya mengenai keberadaannya. Menurut Ci, ia ditambah pula dengan gesaan anaknya yang mahu laporan polis ditarik balik ketika dia berjaya menghubungi anaknya menerusi aplikasi WhatsApp. Menurut orang ramai, memang tidak masuk akal untuk dia mahukan polis report itu dibatalkan dan baru dia akan balik, dan ramai beranggapan ini adalah tipu hela oleh penjenayah di situ supaya mereka tidak dijejaki polis tempatan. Ibu kepada NG berkata dia turut berlepas ke Thailand bersama anak lelakinya, Chong Jeng Wei, dan pengarah pendidikan politik DAP Johor, Alan T. Boon Song, selama 4 hari pada 6 Jun lepas bagi mengikuti perkembangan kes kehilangan anaknya. Bagaimanapun, Chi berkata pihak polis Thailand memaklumkan terdapat kemungkinan anaknya berada di Myanmar. Justeru polis Thailand dan Myanmar sedang bekerjasama bagi mengesan NG yang sepatutnya pulang ke Malaysia pada 7 Jun lepas. Sementara itu, Jeng Wei berkata dia muskil apabila adik perempuannya yang bekerja sebagai
sebagai juru solid di Kuala Lumpur memaklumkan dia pergi ke Thailand seorang diri. Ini kerana dia tidak pernah pergi ke luar negara bersendirian. Zhang Wei berkata mereka semakin risau apabila NG memberi alasan ke sana atas urusan kerja yang telah dinafikan oleh majikan dan berharap agar dia segera ditemui. Itu sahaja video pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa agar mereka ditemui dalam keadaan selamat. Komen juga antara kelima-lima kejadian hilang ini yang manakah paling misteri dan berikan sebab-sebabnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.